Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada murid-murid semua. Saya Cikgu Azlina. Saya akan mengajar mata pelajaran Sains, RBT dan Pendidikan Moral bagi kelas 6 Android. Jadi cikgu ucapkan selamat kembali belajar, selamat menempuhi alam persekolahan bagi tahun 2021. Untuk hari ini kita akan pergi kepada topik yang pertama, iaitu topik mikroorganisma. Jom kita mulakan sekarang. Dalam tajuk mikroorganisma ada 4 perkara yang akan kamu pelajari, iaitu yang pertama jenis-jenis mikroorganisma, yang kedua proses hidup mikroorganisma, ketiga kegunaan mikroorganisma dan yang keempat kesan buruk mikroorganisma. Okey, pada hari ini kita akan pergi kepada jenis-jenis mikroorganisma. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma ialah satu benda hidup. Mikro bermaksud terlalu halus, terlalu seni. Sementara organisma bermaksud ialah benda hidup. Benda hidup tu seperti kita, seperti manusia, seperti haiwan, seperti tumbuhan. Mikroorganisma juga adalah benda hidup. Okey, mikroorganisma terlalu halus dan terlalu seni sehingga tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar. Okey murid-murid, apakah alat yang boleh digunakan untuk melihat mikroorganisma? Jawapannya ialah dengan menggunakan mikroskop. Okey, mikroskop seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah, itu adalah sejenis mikroskop. Okey, kita ke slide seterusnya. Jenis-jenis mikroorganisma. Ada 5 jenis mikroorganisma. Yang pertama ialah fungi, yang kedua ialah protozoa, yang ketiga ialah alga, yang keempat bakteria dan yang kelima ialah virus. Okey, slide seterusnya akan membincangkan apa itu kelima-lima mikroorganisma tersebut berserta dengan contoh-contoh mikroorganisma yang terdapat dalam kumpulan tersebut. Okey, yang pertama ialah fungi. Fungi ada yang boleh dilihat dengan menggunakan mata kasar. Mata kasar tadi seperti yang saya katakan boleh dilihat tanpa menggunakan peralatan seperti mikroskop atau kanta pembesar. Okey, di bawah ni adalah contoh-contoh fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar dan ada juga fungi yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar seperti muco, yeast dan juga penicillium. Okey, di mana kamu boleh melihat fungi dalam kumpulan di bawah? Okey, macam kulat boleh dilihat dengan menggunakan mata kasar. Kita sering dapat melihat kulat pada satu objek yang sudah rosak, benda hidup yang sudah rosak. Okey, untuk muco, yeast dan penicillium macam yeast banyak digunakan dalam industri makanan. Kegunaan dan keburukan mikroorganisma akan kita bincangkan dalam tajuk selepas ini, di mana tidak semua mikroorganisma mendatangkan keburukan kepada manusia, tetapi ada mikroorganisma yang mendatangkan kebaikan, malah menguntungkan kita manusia. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, protozoa. Okey, protozoa tinggal atau mempunyai habitat di kawasan yang berair seperti kolam, sungai dan sebagainya. Okey, contoh protozoa yang saya letakkan di dalam gambar di bawah ini ialah ameba dan paramecium. Okey, cuba kamu perhatikan gambar ameba. Ameba ni dia mempunyai bentuk yang tidak tetap atau tidak sekata disebabkan oleh mikroorganisma ini sering bergerak di dalam air. Okey, yang gambar kedua ialah paramecium. Okey, paramecium pula kalau diperhatikan di keliling paramecium ni mempunyai bulu-bulu halus yang memudahkan mikroorganisma ini untuk bergerak di dalam air. Kerana salah satu proses hidup mikroorganisma ialah bergerak.
Jadi paramecium dan ameba ni adalah salah satu contoh mikroorganisma yang dapat dilihat bergerak di bawah mikroskop. Okey, mikroorganisma seterusnya ialah alga. Alga mempunyai sifat tumbuhan iaitu dia dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ingat lagi proses fotosintesis murid-murid? Tajuk ini kita telah pelajari dalam topik tahun 4 di mana proses fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan memerlukan cahaya, air dan gas karbon dioksida dengan kehadiran klorofil. Hasilnya ialah gas oksigen dan juga kanji. Kanji itulah yang disimpan dalam tumbuhan tersebut sebagai makanan. Okey, contoh alga yang dapat saya jelaskan di sini ialah phytoplankton dan juga spirogyra. Okey, murid-murid kena tahu bentuknya dan juga namanya sebab memudahkan murid-murid nanti untuk menjawab soalan yang akan saya berikan sebentar lagi. Mikroorganisma yang keempat ialah bakteria. Bakteria adalah mikroorganisma yang sangat kecil. Ia wujud dalam pelbagai bentuk, pelbagai warna dan pelbagai saiz. Bakteria ni dia banyak terdapat dalam persekitaran kita. Dalam tanah pun ada bakteria. Okey, jadi lihat contoh-contoh bakteria yang saya paparkan di bawah ini iaitu Bacillus yang berbentuk seperti sausage berwarna biru. Yang kedua ialah Streptococcus, bentuknya bulat-bulat. Dan yang ketiga ialah E. coli. E. coli berbentuk panjang dan seperti mempunyai rambut yang berwarna ungu. Okey, bakteria ni paling mudah untuk kita kenali kerana bentuknya yang sekata dalam satu kumpulan yang sama. Okey, jadi sangat mudahlah untuk kita lakarkan dan kenali bentuk-bentuk dalam kumpulan bakteria ini. Kalau di sekolah saya biasanya akan minta murid untuk lakarkan bentuk mikroorganisma untuk memudahkan murid nanti menjawab soalan peperiksaan. Kita pergi ke slide seterusnya iaitu mikroorganisma yang terakhir ialah virus. Okey, virus adalah satu mikroorganisma yang paling kecil antara kelima-lima mikroorganisma yang telah kita belajar tadi. Virus adalah yang paling kecil. Yang paling besar tadi ialah fungi. Yang pertama tadi fungi. Fungi dikatakan paling besar dalam kumpulan mikroorganisma kerana dia boleh dilihat. Ada fungi yang boleh dilihat dengan menggunakan mata kasar. Tetapi virus adalah yang paling kecil kerana dia hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Okey, perhatikan contoh-contoh virus di bawah iaitu yang pertama virus HIV dan yang kedua ialah virus influenza. Kalau kita perhatikan virus ni bentuk dia sangat kompleks dan selalunya kita boleh kenalinya melalui bentuknya yang hanya ada satu dan mempunyai bentuk yang agak rumit. Okey, kita pergi kepada contoh-contoh soalan untuk kita bincangkan sekejap lagi. Okey murid-murid, kita akan bincangkan dua contoh soalan. Okey, soalan yang pertama ialah antara mikroorganisma berikut yang manakah boleh ditemui pada roti yang berkulat? Okey, untuk menjawab soalan objektif, kamu kena biasakan diri untuk menggariskan kata kunci soalan. Dalam soalan ini, kata kunci yang boleh kita gariskan ialah mikroorganisma dan juga roti yang berkulat. Kalau kita perhatikan dalam pilihan jawapan yang diberi, pilihan diberi dalam bentuk gambar rajah. Sebab itulah cikgu katakan tadi, murid-murid mesti kena tahu bentuk setiap mikroorganisma yang ditunjukkan. Jadi apabila kita melihat pilihan jawapan A, kita dah tahu dah. Kalau gambar seperti dalam A, itu adalah virus. Kita perhatikan B, kita tahu itu adalah fungi. Kita perhatikan C, kita tahu itu adalah protozoa dan D adalah bakteria. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita kembali pada soalan iaitu roti yang berkulat. Roti yang berkulat pastilah telah dihinggapi oleh fungi. Jadi pilihan jawapan yang kita ada di situ, fungi ialah B. Jadi jawapannya ialah B.
Baiklah, kita lihat kepada contoh soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah diletakkan dalam kumpulan yang betul? Kumpulan yang betul bermaksud mikroorganisma berserta contoh yang betul. Okey, perhatikan pilihan jawapan yang diberi. Kali ini dia tidak berikan dalam bentuk gambar rajah, tetapi dia menggunakan nama mikroorganisma tersebut. Okey, perhatikan pilihan jawapan A, iaitu iaitu bakteria, Bacillus spirogyra. Okey, Bacillus ialah bakteria, betul. Manakala Spirogyra salah. Sebab Spirogyra bukan dalam kumpulan bakteria, tapi Spirogyra adalah dalam kumpulan alga, kan? Okey, dan B, virus HIV dan E. coli. HIV betul, E. coli salah, jadi jawapan B salah. C, protozoa, ameba, paramecium. Kedua-dua contoh itu adalah memang terdapat dalam kumpulan protozoa. Dan D, fungi, Streptococcus dan Muco. Streptococcus termasuk dalam kumpulan bakteria. Muco betul, tapi kita mesti memilih jawapan yang kedua-duanya betul. Jadi jawapan yang paling tepat di situ pastinya ialah C, iaitu protozoa, ameba dan paramecium. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan dengan baik. Sekiranya diberikan pilihan jawapan yang mengelirukan, pilih jawapan yang terbaik dan pastikan telah melakukan ulang kaji sebelum menjawab soalan peperiksaan. Okey, itu sahaja untuk video PDPR yang pertama pada hari ini. Saya harap murid-murid dapat meluangkan masa untuk PDPR yang pada sesi yang kedua pada hari seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih daripada Cikgu Azlina. Jumpa lagi pada masa akan datang.